Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke sesi bersama pengarah PASUM Minggu Suaikenal Pelajar sesi 2020-2021. Saya Muhammad Yahya Ahmad, moderator anda pada pagi ini. Untuk memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah kita mulakan dengan membaca doa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembalinya segala urusan. Allahumma ya Karim, Allahumma ya Rahim. Limpahkanlah rahmat dan rahim-Mu ke atas program sesi bersama pengarah Minggu Suaikenal Pelajar sesi 2020-2021. Berkatilah majlis ini dari awal hingga akhirnya. Ya Zal Jalali wal Ikram. Kami juga memohon perlindungan daripada-Mu ya Allah dari segala perkara yang boleh mencacat celakan perjalanan kami dalam menempuhi dan menyempurnakan pengajian kami di PASUM dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dan dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu jualah kami serah segala urusan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang penonton yang dimuliakan sekalian, kita teruskan acara dengan nyanyian lagu Negaraku dan lagu Universiti Malaya. Universiti Malaya, kebanggaan kita semua. Bertambah para ilmuwan di berbagai lapangan. Kami bertekad di hati mencapai cita murni. Garisi kecemerlangan menepati di sini kami sedia berbakti, terus berinovasi. Kami harapkan generasi muda, terus nusa dan bangsa. Varsity kesayanganku, sungguh banyak jasamu membentuk insan mulia, berilmu berbudaya. Di sini kami sedia berbakti, terus berinovasi. Kami harapkan generasi muda, terus nusa dan bangsa.
Siti kesayanganku, sungguh banyak jasamu membentuk insan mulia, berilmu berbudaya. Yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Muhammad Jamil Maah, Pengarah Pusat Asasi Sains Universiti Malaya, yang dihormati Dr. Mahsan Mamat, Timbalan Pengarah Hal Ehwal Akademik dan Hal Ehwal Pelajar, yang dihormati Dr. Said Bahari Ramadan, Syed Adnan, Timbalan Pengarah Penyelidikan dan Pembangunan Pusat Asasi Sains Universiti Malaya, warga kerja PASUM, seterusnya para pelajar baharu Pusat Asasi Sains Universiti Malaya yang diraikan sekalian. Selamat datang ke sesi bersama pengarah Minggu Suai Kenal Pelajar sesi 2020-2021. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnia-Nya, maka dapatlah kita bersama-sama berkumpul pada hari ini dalam satu majlis yang merupakan satu majlis tradisi bagi setiap edisi MSKP yang kita adakan sebelum ini. Sesi bersama pengarah merupakan medan di mana para pelajar baharu dapat mendengar amanat, pesanan, nasihat dan harapan pengarah PASUM serta bertanyakan soalan kepada pengarah. Sebelum kita lanjutkan acara, molek kiranya saya maklumkan dahulu format acara kita pada pagi ini. Kita akan mulakan dengan mempersilakan pengarah PASUM untuk menyampaikan amanat beliau. Kemudian kita akan teruskan dengan sesi soal jawab. Kemudian diikuti oleh sesi penggulungan dan majlis kemudiannya akan tamat. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan penuh takzim mempersilakan Profesor Datuk Dr. Muhammad Jamil Maah, Pengarah Pusat Asasi Sains Universiti Malaya untuk menyampaikan pesanan dan amanat beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pelajar baru Pusat Asasi Sains Universiti Malaya, PASUM, sesi 2020-2021. Saya selaku pengarah Pusat Asasi Sains ingin mengucapkan syabas serta tahniah kepada para pelajar kerana berjaya menjadi sebahagian daripada keluarga besar Pusat Asasi Sains ini. Oleh itu, sukalah saya menyorot kembali sejarah penubuhan serta perjuangan Pusat Asasi Sains yang kami cintai ini. Untuk makluman para pelajar sekalian, pada tahun ini, tahun 2020, genaplah 44 tahun penubuhan Pusat Asasi Sains Universiti Malaya ataupun singkatannya PASUM. PASUM telah ditubuhkan pada tahun 1977, bermula dari 245 orang pelajar di awal penubuhannya dan bertapak di lokasi yang dahulunya dikenali sebagai Fakulti Pertanian Universiti Malaya. PASUM telah berkembang pesat dan telah berjaya melahirkan ramai cerdik pandai bumi putera. Pusat Asasi Sains atau ringkasnya PASUM telah ditubuhkan pada 29 Mei 1977 hasil inspirasi serta aspirasi 4 orang tokoh penting di Universiti Malaya. 4 tokoh penting ini adalah Profesor Diraja Ungku Aziz yang merupakan Naib Chancellor Universiti Malaya pada ketika itu, Allahyarham Profesor Maya Muhammad Said Kadis, Allahyarham Profesor Maya Datuk Dr. Osman Muhammad Noor dan Profesor Datuk Dr. Ahmad Nawawi. Pengarah pertama Pusat Asasi Sains Universiti Malaya pada waktu itu adalah Profesor Maya Datuk Dr. Osman Muhammad Noor. Penubuhan PASUM bertujuan untuk
mengimbangi bilangan pelajar Bumiputera di fakulti-fakulti aliran sains dan juga menyediakan mereka dengan secukup ilmu supaya sama bersaing dengan pelajar-pelajar lain di fakulti-fakulti aliran sains. Kursus yang dijalankan di Pusat Asasi Sains adalah kursus-kursus berbentuk pra-universiti ataupun matrikulasi yang dimulakan sejak sesi 1977 dan 1978. Rancangan akademik ini telah berkembang pesat meliputi bidang sains dan kemudiannya bidang sains sosial yang bertujuan melengkapkan para pelajar dengan pengetahuan asas yang mantap dan kukuh di dalam semua mata pelajaran berkaitan supaya mereka boleh bersaing dengan sihat di fakulti-fakulti setara dan dengan pelajar-pelajar lain yang masuk ke Universiti Melaya melalui saluran STPM ataupun HSC maupun diploma. Malah penubuhan PASUM juga adalah bagi membantu serta memberi peluang pelajar-pelajar Bumiputera dari golongan pertengahan dan kurang bernasib baik dengan tetapi cemerlang dalam bidang sains untuk memasuki dan mengikuti kursus-kursus pengajian di Universiti Melaya. Pada sesi 92-83, Pusat Asasi telah memperkenalkan sistem aliran yang standard yang telah diguna pakai hingga sekarang, iaitu aliran sains hayat dan aliran sains fizikal, dan juga ada program yang dinamakan Rancangan Persediaan Khas Jepun ataupun RPKJ. Pada masa ini, para pelajar daripada aliran sains hayat dan sains fizikal akan mengikuti mata pelajaran yang sama, iaitu mata pelajaran fizik, matematik, kimia, jati diri dan teknologi maklumat serta bahasa Inggeris. Bezanya di antara sains hayat dan sains fizikal ialah pelajar sains hayat akan mengikuti mata pelajaran biologi, manakala sains fizikal pula akan mengikuti mata pelajaran matematik lanjutan dan pengaturcaraan komputer. Rancangan Persediaan Khas Jepun ataupun RPKJ diperkenalkan pada tahun 1982. Ini adalah menyahut polisi kerajaan berkaitan dengan dasar pandang ke timur, dan perintis untuk program ini adalah seramai 25 orang. Dan dari segi sejarah, ingin saya jelaskan apa yang berlaku pada mula penubuhan asasi hingga sekarang. Pada peringkat awal, pada 1977, kita ada tiga program, iaitu aliran sains A dan sains B. Kemudian diikuti ada satu aliran kejuruteraan. Dan kemudian ada pada tahun 82-83, kita mulakan satu program yang kita namakan program RPKJ yang saya sebut sebentar tadi. Dan pada 1987-88, kita dapati ada beberapa fakulti yang perlu dibekalkan pelajar Bumiputera yang mantap, iaitu kita mulakan program pra-perakaunan dan juga pra-TESOL. Dan tahun 88 seterusnya, kita perkenalkan program pra-alam bina dan juga pra-undang-undang. Dan program-program yang akhir-akhir ini kemudiannya dimansuhkan dan kita hanya tumpukan pada program sains hayat dan sains fizikal seperti yang ada sekarang. Baik, untuk makluman pelajar sekalian, ada satu ketika asasi telah diarah tutup. Jadi tidak ada pengambilan pelajar, tapi itu hanyalah sementara, dan oleh kerana hasilnya adalah baik, maka ia dijanjikan semula. Tapi kali ini asasi diwujudkan untuk membekalkan bukan sahaja Universiti Melaya tetapi universiti-universiti awam yang lain. Jadi kita telah mulakan program yang ada sekarang untuk bukan sahaja untuk membekalkan kepada fakulti-fakulti di Universiti Melaya, tetapi juga di universiti-universiti di negara ini. Dan untuk makluman, kita masih lagi mengekalkan pengajaran secara sistem ada kuliah, tutorial dan juga amali. Dan juga kursus yang ada sekarang adalah mengambil masa hanya 1 tahun dan semua pelajar diwajibkan menginap di asrama. Untuk ketika ini, kita pelajar akan menginap di asrama ke-11 ataupun asrama ke-12 yang ada tak jauh daripada
Kompleks Pusat Asasi Sains. Dan berikut ingin saya perkenalkan barisan pengurusan di Pusat Asasi Sains, dan Pusat Asasi Sains diketuai oleh seorang pengarah. Saya adalah pengarahnya dan dibantu oleh 2 timbalan pengarah, iaitu Dr. Syed Bahari Ramazan Syed Adnan. Ini adalah timbalan pengarah penyelidikan dan juga pembangunan. Kemudian Dr. Mahasan Mamat, pengarah timbalan pengarah akademik dan haiwan pelajar, dan dibantu oleh 2 penolong pendaftar kanan Puan Haslinda dan Encik Hud Hanafi, dan juga kami dibantu oleh pengurusi bahagian dan juga penyelaras. Kita ada pengurusi bahagian kimia, iaitu diketuai oleh Dr. Yusmin Muhammad Yusof, pengurusi bahagian fizik Dr. Izlina Supaat, dan juga bahagian kimia, pengurusi bahagiannya adalah Dr. Farhidah Samsudin, dan untuk bahagian matematik diketuai oleh Puan Rohayatima, dan untuk penyelaras untuk RPKJ adalah Dr. Jamilah Muhammad. Penyelaras bahasa Inggeris adalah Puan Nazifah binti Haji Makno yang sekarang dipangku oleh Puan Fatin, dan penyelaras bahagian APITS adalah ketuai oleh Dr. Faridah B. Muhammad Ibrahim, dan untuk teknologi maklumat Dr. Muhammad Zaurin Muhammad, dan juga jati diri penyelarasnya adalah Tuan Haji Zainul Abidin Kasim. Dan dalam usia PASUM mencapai 44 tahun ni, banyak cabaran dan dugaan yang kita lalui dan tempuhi, dan pada masa sekarang kita menghadapi wabak COVID-19 dan negara kita tidak terkecuali pada itu, dan impak ini memberi kesan kepada kita. Jadi dengan ini kita beberapa norma-norma baru telah kita perkenalkan. Jadi oleh kerana itu pelajar tidak dapat bersama pada kali ini dalam pendaftaran. Terpaksalah kita buat pendaftaran secara dalam talian. Jadi walau bagaimanapun harus kita peringatkan pelajar pastikan menjaga kesihatan, dan juga kita SOP yang diperkenalkan oleh kerajaan harus kita ikuti dengan taat. Utamanya kita mestilah sentiasa membasuh tangan, penjarakan sosial, dan juga kita pastikan kesihatan kita terjaga. Dan untuk ini pada sesi kali ini, seperti yang diarahkan oleh pihak kerajaan bahawa dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi, mulai sesi ini hingga Disember 2020, semua pembelajaran dan setiap kursus akan dijalankan secara atas talian dan juga online. Jadi oleh itu antara perkara yang perlu ada bagi seorang pelajar PASUM adalah pelajar harus mempunyai komputer riba ataupun desktop serta capaian internet yang baik untuk mengikuti kuliah dan tutorial dan amali. Dan jadi ini yang amatlah perlu, dan saya ingin nasihatkan pada pelajar, ini adalah satu kejutan bagi pelajar kerana selepas SPM mungkin kamu banyak sangat berehat, mungkin bangun lewat dan sebagainya. Tapi apabila program PASUM bermula, semua kuliah bermula pada 8 pagi dan berakhir satu petang, dan kita rehat 1 jam, kita mula balik pukul 2 sampai pukul 5. Jadi ini adalah satu kejutan bagi pelajar, dan moga pelajar boleh menyesuaikan diri dengan program yang agak intensif ini. Dan semua saya ingatkan, kalau ada handphone ini tidak begitu digalakkan kerana tempoh pembelajaran yang panjang ini perlukan layar ataupun skrin yang agak besar, jadi supaya tidaklah kita rosak pemandangan kita.
Dan juga saya ingatkan lagi sekali, pelajar mesti ada satu disiplin diri, pastikan jadual waktu dipatuhi dan juga mengikuti semua kelas-kelas yang diberi. Kalau tertinggal, susah nak balik kembali sebab program kita adalah program yang amat intensif. Dan juga ingin diingatkan bahawa KPT ada memaklumkan pelajar boleh masuk kampus untuk pembelajaran bersemuka mulai 1 Ogos. Dan seperti yang dinyatakan oleh Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dalam taklimat dia, bahawa pelajar dibenarkan masuk mulai Ogos. Jadi dalam perancangan kita, pelajar akan dimaklumkan seminggu lebih awal dan kita sedang menetapkan nombor-nombor bilik dan juga asrama untuk pelajar. InsyaAllah pelajar boleh masuk ke kampus iaitu selepas Raya Haji, iaitu mungkin 8 ataupun 9 Ogos nanti. Dan kita pelajar akan mula mengikuti kuliah, tetapi oleh kerana penjarakan sosial dan juga peraturan yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara, tidak semua pelajar boleh masuk dalam kuliah. Jadi kita akan buat giliran untuk mengikuti kuliah dan begitu juga untuk tutorial. Tetapi pelajar yang lainnya bolehlah berada di asrama dan juga mengikuti program secara dalam talian. Tapi oleh kerana di dalam kampus, jadi capaian internet kita adalah baik, jadi pelajar boleh mengikutinya. Dan bagi kelas-kelas tutorial yang kecil, insyaAllah kita boleh laksanakan iaitu face-to-face classes, kita boleh jadikan bersemuka dan begitu juga amali. Dan juga ini akan kita tentukan pergiliran untuk pelajar untuk menghadiri kelas-kelas berikut. Dan bagi pembelajaran secara online, pelajar dinasihatkan untuk memuat turun terlebih dahulu aplikasi seperti Microsoft Teams, Telegram, Google Meet dan juga WhatsApp dalam PC ataupun laptop masing-masing. Ini mudah cara untuk kita berkomunikasi dan mengikuti kelas-kelas yang bakal kita adakan. Dan ini adalah sebagai alternatif kepada pembelajaran bersemuka yang di Dewan Kuliah dan tutorial yang dijalankan secara fizikal sebelum ini. Dan pada awal minggu pertama, pelajar mendaftar untuk mendapatkan akaun siswa mail yang seterusnya akan digunakan untuk akses ke Spektrum e-learning, juga portal pelajar MyUM. Saya bagi pihak Universiti Melaya ingin mohon maaf kepada pelajar kerana pada peringkat awal ada beberapa masalah yang kita hadapi pada hari pertama pendaftaran yang mana kita dapat selesaikan. Semalam juga ada masalah dari segi mendapatkan siswa mail. InsyaAllah perkara ini telah kita dapat selesaikan. Jadi moga pelajar dapat siswa mail, kerana siswa email inilah pelajar boleh dapat menggunakan portal yang ada di Universiti Melaya untuk mengikuti pembelajaran seterusnya. Dan juga dalam portal ini juga pelajar utamanya kita akan gunakan kemudahan Spektrum e-learning kerana pelajar akan di sinilah di mana dimuat turun nota kuliah, tutorial dan juga cara menjawab kuis secara online. Pelajar juga harus ambil tahu bagaimana untuk memuatkan naik jawapan ataupun bahan-bahan tugasan yang diminta oleh pengajar. Dan mulai 1 hingga 3 hari bulan, pihak PASUM akan mengajar ataupun menunjuk pada pelajar bagaimana portal ini digunakan dan juga beberapa latihan supaya membiasakan diri. Dan mulai minggu hadapan kita mulakan kuliah dan pengajaran secara formal. 2-3 hari ini adalah untuk latihan membiasakan diri dengan portal-portal yang sedia ada. Dan berikut adalah spektrum yang kita siswa mil dan pelajar semua dah ada untuk kita berkomunikasi seterusnya, dan juga spektrum dan juga MyUM. Dan itu saja
untuk taklimat saya, dan saya look forward lah kepada soalan-soalan yang bakal dikemukakan oleh pelajar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Datuk di atas pesanan, amanat dan harapan yang telah pun diutarakan sebentar tadi. Diharapkan segala pesanan dan amanat yang diutarakan oleh Datuk sebentar tadi dapat menjadi pedoman dan menjadi bekalan bagi para pelajar baharu dengan semangat dan iltizam yang tinggi untuk melonjakkan PASUM khususnya dan Universiti Melaya amnya ke peringkat yang lebih tinggi. Seperti yang kita semua sedia maklum, Universiti Melaya telah pun dinobatkan berada di kedudukan ke-59 dunia dalam QS World Ranking dan diharapkan ini menjadi titik tolak pada perjuangan kita melonjakkan universiti tercinta ini kepada kedudukan yang lebih memberangsangkan. Kita ke agenda seterusnya iaitu sesi soal jawab. Untuk sesi soal jawab ini, soalan-soalan akan dipilih daripada ruang komen di Facebook Asasi Universiti Melaya. Dan para pelajar masih terus boleh menanyakan, mengemukakan soalan di dalam ruangan komen dan soalan-soalan tersebut nanti akan dipilih oleh Timbalan Pengarah Penyelidikan dan Pembangunan Dr. Syed Bahri Ramadan Syed Adnan untuk dikemukakan kepada yang berbahagia Datuk dan yang dihormati Timbalan Pengarah Akademik dan Haiwan Pelajar Dr. Mahasan Mamat. Untuk itu saya persilakan Dr. Syed untuk mengemukakan soalan kepada yang berbahagia Datuk dan panel kita seorang lagi. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Encik Yahya. Seperti yang diumumkan oleh Encik Yahya, saya akan mengambil ataupun memilih beberapa soalan daripada aplikasi Facebook Pusat Aksi Sains yang mana kita semua sedia tahu maklum this is the platform yang kita gunakan sekarang. Okey, untuk soalan yang pertama, saya rasakan this is a soalan yang paling famous ditanya oleh pelajar jika anda semua lihat pada keadaan dekat sini. Soalan adalah yang berbunyi Datuk. Soalan ni soalan saya kata banyak berpuluh-puluh orang menanyakan soalan yang sama. Daripada taklimat Datuk tadi ada menyatakan kemasukan adalah 1 Ogos dan kita decide nak masuk selepas Hari Raya Haji 8 Ogos. So which one is 1 Ogos ataupun 8 Ogos Datuk? Okey, terima kasih Dr. Syed. Jadi untuk menjawabnya, kita tetapkan adalah arahan adalah mulai 1 Ogos. Tapi 1 Ogos adalah hari masih lagi pengajaran, kita tak mau ganggu pengajaran. Jadi cara yang paling baik adalah menerima pelajar masuk adalah masa ujung minggu, iaitu Sabtu dan Ahad. Jadi kita akan tetapkan 8 hari bulan untuk masuk mendaftar ke Universiti Melaya dan daftar di asrama. Itu seperti juga yang dinyatakan oleh TNC HAP sebelum ini. Okey, terima kasih Datuk. So, daripada pandangan Datuk adalah pada keadaan 8 Ogos. So, dari segi SOP untuk kemasukan ke Universiti Melaya, kita berdasarkan kepada video yang telah dikemukakan oleh TNC HEPA, mungkin ada SOP-SOP-nya. So, maknanya seminggu awal akan dimaklumkan oleh pihak pengurusan berkenaan dengan SOP kemasukan ke Universiti Melaya. Okey Datuk, soalan yang kedua, saya ambil daripada Facebook, daripada Syarifah Fatihah Humairah. Assalamualaikum, bolehkah pihak pengurusan memaklumkan tarikh kemasukan ke kampus kepada kami 3 minggu lebih awal? Seperti kita jelaskan tadi Datuk, kita maklumkan seminggu, tapi untuk keadaan yang di Borneo, dia orang mahukan 3 minggu lebih awal. Boleh ke Datuk? Okey, seperti saya sebut tadi, universiti hanya boleh membenarkan masuk pada 8 hari bulan. Dan jadi kita akan maklum pada pelajar, sebenarnya tarikh dah ada, jadi kita tetapkan 8 hari bulan. Jadi secara tidak langsung tak ada tarikh yang pelajar harus daftar. Jadi sekarang masih lagi dalam bulan Jun. Jadi pelajar bolehlah buat persiapan untuk menempah tiket kapal terbang ke ataupun tiket bas ke dan sebagainya. Dan pastikan SOP yang ada ni dipatuhi. Okey, terima kasih. Harap anda semua faham penerangan daripada Datuk.
So bila dah masuk ke kampus, bagaimanakah cara pemakaian? Okay, itu basically perkara yang ingin diketahui oleh pelajar. So ada juga soalan daripada pelajar memaklumkan apakah cara pemakaian pelajar semasa sesi pengajaran ketika di PASUM nanti, Datuk? Okey, Universiti Malaya ada memberi garis panduan tentang tata cara pakaian. Jadi sila lihat kepada garis panduan cara berpakai di PASUM. Lazimnya PASUM tidak membenarkan memakai t-shirt dan juga tidak benarkan jeans dan sebagainya. Tapi maklumat ini ada dinyatakan di dalam buku panduan tentang tata cara pakaian yang harus pelajar patuhi di Pusat Asasi Sains dan juga Universiti Malaya. Okay, terima kasih, Datuk. So anda semua saya rasa boleh faham dari segi pemakaian basically formal. Okay, so anda semua di sekolah pun dah berpakaian formal, pemakaian tie dan juga sebagainya. Kita beralih kepada soalan yang lain. Okay, soalan ini saya rasa ditujukan oleh Dr. Mahasan sebagai Timbalan Pengarah Akademik. Soalan ditanya oleh Hazrik bin Rosman. Okay, soalannya berbunyi, bolehkah pelajar menukar daripada aliran hayat ke fizikal ataupun daripada fizikal ke hayat? Terlebih dahulu terima kasih Dr. Said dan juga terima kasih kepada saudara Haziq yang bertanyakan soalan. Saya percaya soalan ini adalah merupakan soalan yang agak panas setiap tahun. Jadi alhamdulillah soalan telah ditanya. Untuk makluman semua pelajar Pusat Asasi Sains dan semua pelajar Pusat Asasi Sains yang telah ditawarkan ke program sama ada program hayat ataupun fizikal adalah tidak dibenarkan untuk menukar aliran kepada aliran baru. Sebagai contoh, sekiranya saudara Haziq telah mendapat tawaran untuk program hayat, beliau tidak dibenarkan untuk menukar ke aliran fizikal. Saya rasa itu jelas. Okey, terima kasih. Saya rasa jelas di situ. Hayat ke fizikal, fizikal ke hayat. Kita tidak benarkan pada keadaan ini. So, kita lihat kepada soalan yang seterusnya. Saya rasa tujukan kepada Dr. Mahasan juga sebab melibatkan akademik. Boleh ke pelajar membawa handphone dan juga laptop ke bilik tutorial dan juga dewan kuliah? Okey. Terima kasih sekali lagi Dr. Said. Dari segi penggunaan telefon ataupun dari segi pembawaan telefon ke bilik kuliah ataupun bilik tutorial ataupun bilik amali, dari segi untuk membawa tu dibenarkan. Cuma dari segi penggunaan telefon terutamanya di makmal adalah tidak dibenarkan. Jadi itu saja. Okey, terima kasih. Penggunaan telefon masih lagi dibenarkan untuk keadaan-keadaan tertentu yang seperti dimaklumkan oleh Dr. Hasan, keadaan di makmal tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun jika terdapat kecemasan, dia masih lagi dibenarkan. Okey, saya beralih kepada Datuk. Soalan yang diajukan oleh pelajar sekarang ini daripada Aizat bin Zakaria. Boleh saya tahu kalau kami ada hal atau masalah untuk join kelas, apa yang perlu dilakukan, Datuk? Biasa kebiasaannya. Siapakah yang perlu kami hubungi dan mungkin apakah saluran-salurannya, Datuk? Tak boleh datang ke kelas. Tak boleh datang, kalau tak boleh untuk join online, ada masalah Okey, teknikal. tentang tu kalau ada masalah talian, sila hubungi pejabat di PASUM, di Pusat Asasi. Jadi kita akan lihat apa puncanya. Walau bagaimanapun, maklumat-maklumat ni ada dalam portal kita, dalam Spectrum. Jadi pelajar boleh rujuk dalam Spectrum sebab ada nota-nota awal yang telah kita upload kepada Spectrum. Jadi boleh pelajar rujuk. Sebenarnya pelajar digalakkan membuka Spectrum lebih awal sebelum kuliah. Kerana maklumat-maklumat dalam kuliah ini telah dimasukkan dalam Spectrum dan pelajar boleh mentelaah dia dan juga bila menghadiri kuliah terus boleh
faham apa yang akan dikuliahkan ataupun diberi maklumat pada sesi tersebutlah. Jadi tidak ada ruang pelajar tertinggal. Dan misalnya kalau ada pelajar misalnya ada sebab kesihatan, jadi pastikan dia dapat MC daripada doktor mengesahkan dia tak boleh hadir, tetapi kelas-kelas ini semua maklumatnya telah ada dalam portal Spectrum. Jadi saya rasa tidak adalah tertinggal dari segi pembelajaran. Okey, terima kasih. Anda tahu ke Spectrum? Okey, Spectrum tu adalah perisian daripada UC Malaya. So anda boleh log in di Spectrum menggunakan username UM, okey, yang anda register semalam. Di situlah kami tempatkan basically nota-nota kuliah dan juga pengumuman-pengumuman penting. So lepas ni boleh cuba untuk register dan melayari Spectrum di UM. Okey, kita masih lagi panas. Okey, banyak soalan yang diutarakan pada waktu ini. So, kalau ikutkan kita punya live ni pun hampir 1,000 pelajar-pelajar yang sedang mengikuti secara langsung ini. Soalan daripada Datuk, soalan daripada Putra Uji. I'm not sure this is I think Malay kot, Uji dia punya nama. So masih lagi berlaku confuse dekat sini. Jika pelajar dibenarkan masuk ke kampus, adakah kelas masih lagi dijalankan secara online? Ya, daripada arahan kementerian, kelas masih lagi berjalan online daripada mulai sesi ini bulan Julai sampai Disember, itu arahan kementerian. Dan kita telah, oleh kerana pelajar tak pernah masuk UC Malaya, jadi kita benarkan pelajar masuk UC Malaya dan kita akan dedahkan sedikit bergilir-gilir untuk masuk kelas yang face to face. Tetapi dan tak semua boleh masuk dalam dewan kuliah, walaupun dewan kuliah kita boleh muat 500 orang. Oleh kerana SOP kita patuhi social distancing, penjarakan sosial, jadi kelas hanya boleh muat 130. Jadi bakinya tidak boleh masuk kelas. Jadi kita buat pergiliran. Jadi pelajar-pelajar yang namanya tidak masuk dalam, katakan hari Senin kumpulan A1 yang masuk dalam dewan kuliah, jadi kumpulan A2, A3 tak boleh masuk, mereka boleh mengikuti kelas secara online. Oleh kerana mereka berada dalam kampus UC Malaya, mereka masih lagi boleh mengikuti kelas. Begitu juga dengan tutorial. Oleh kerana tutorial adalah kumpulan yang kecil, lebih kurang 25 orang. Jadi dengan bilik kemudahan yang ada di PASUM, kita boleh memasukkan semua pelajar 25 orang ini. Jadi dengan social distancing dan sebagainya. Kita pun telah tandakan bilik-bilik tutorial kita dengan mana yang pangkah, tak pangkah dan sebagainya. Dan pelajar boleh mengikuti kelas secara bersemuka. Begitu juga dengan amali. Amali kita juga telah buat penjarakan yang mana pelajar boleh masuk. Lazimnya kita boleh masukkan dalam satu kelas amali lebih kurang 75 orang pelajar. Tapi oleh kerana social distancing, kita telah bataskan kepada 35 orang sahaja. Jadi ada giliran dan kita maklumkan. Sebab itulah saya ingatkan kepada pelajar selalu melihat notis, papan notis, papan kenyataan, melihat giliran mereka dan juga makluman terkini tentang perjalanan kelas. Jadi sebab itu kita namakan sistem ini adalah sistem hybrid. Ada masa pelajar boleh mengikuti secara bersemuka, ada masa mereka kena buat secara dalam talian. Jadi ini adalah lebih baik jika dibandingkan kalau 100% di rumah dan pelajar tak pernah masuk UC Malaya, tak bolehlah mengalami. Kita yang penting sekali, kamu ada 1 tahun je program, jadi mesti ada pendedahan bagaimana belajar di UC Malaya. Tujuan kita adakan Pusat Asasi Sains di UC Malaya ni adalah kerana kita nak pelajar didedahkan kepada university education yang sebenar. Jadi di mana boleh melihat bagaimana pelajar daripada fakulti perubatan belajar, fakulti kejuruteraan belajar, fakulti sains belajar. Jadi daripada sana kamu boleh menentukan apa bidang yang kamu akan ambil kemudian. Mungkin sekarang bercita-cita oleh nak jadi doktor, tapi oleh kerana dah tengok environment sekitarnya, mungkin nak jadi ambil engineering, atau mungkin ambil farmasi, ataupun mungkin ambil fakulti sains.
nak major subjek-subjek yang tertentu. Jadi itulah tujuannya kita nak pelajar didedahkan dengan keadaan sebenar. Sebab itu kita nak pelajar sistem hybrid ni, kita sama-sama doa supaya mungkin COVID boleh selesai awal, jadi kita balik pada normal biasa, jadi kita boleh nikmatilah pembelajaran sebenar di kampus Universiti Melaya. Okey, terima kasih Datuk. Okey, ingat the keyword is hybrid. Okey, so hybrid mana pembelajaran ada berlaku secara online dan juga pembelajaran berlaku secara face to face. Okay, selepas ni kita ada berapa banyak video yang telah di-upload oleh kita punya admin, video keselamatan. Situ pun anda boleh lihat di bawah video keselamatan kita menerangkan dan juga kita memaparkan video-video berkenaan dengan keselamatan yang dijalankan di PASUM dan juga gambar-gambar yang kita tunjuk berkenaan dengan kita punya dewan kuliah, bilik tutorial dan juga makmal yang mana tempat kita pakai pangkah yang untuk mengekalkan penjarakan di antara seorang pelajar dan juga seorang pelajar. Okey Datuk, kita masih ada soalan. Okey, soalan ni diajukan oleh beberapa student, beberapa pelajar, sebenarnya saya tak nyatakan nama dia. Seperti dimaklumkan, kita ada upload video-video berkaitan dengan kelab-kelab di Pusat Asasi Sains. So, adakah pelajar diwajibkan untuk menyertai ke semua kelab-kelab ini di PASUM, Datuk? Okey, memang mulai sesi lalu kita telah mewujudkan banyak kelab ya. Ini adalah kita memang galakkan pelajar untuk menyertai kelab-kelab ini. Ini adalah memberi mereka pendedahan supaya mereka boleh berkenalan di antara satu sama lain dan juga dari segi mengurus sesuatu kelab dan juga berinteraksi dengan badan-badan luar dan cara kita mengurus sesuatu kelab. Dan untuk makluman pelajar, untuk pelajar-pelajar daripada pusat asasi ini nama mereka akan diserah balik kepada UPU untuk pemilihan seterusnya ke universiti Melaya ke ataupun universiti awam. Dan 10% daripada markah di UPU ini adalah daripada penyertaan pelajar. Jadi kita nak pelajar aktif dalam persatuan dan juga kelab di mana markah penyertaan mereka akan diambil kira. Jadi kalau mereka tidak menyertai apa-apa kelab, 10% tak adalah. Tapi kalau mereka participate, menyertai pelbagai kelab yang ada di PASUM, kita akan masukkan apa saja aktiviti mereka. Mungkin dia ada jawatan sebagai bendahari ke ataupun presiden ke ataupun ahli jawatankuasa, ada mata-mata ataupun dia punya points, dan ini akan 10% markah ini akan diberi kepada UPU untuk penilaian seterusnya. Ini adalah banyak membantu. Saya rasa kebanyakan pelajar-pelajar ini aktif. Jadi pada pengalaman kami pada sesi yang lalu, ramai yang pelajar aktif dan mereka mendapat markah yang baik dalam 10% ini. Jadi saya mengalung-alungkan pelajar untuk join kelab lah. Yang mana kelab ini sangat berguna dan kita asasi kita memberi bantuan kepada kelab-kelab ini untuk bergerak aktif dan macam-macam boleh dilakukan bersama untuk menyertai kelab-kelab yang ada di PASUM. Okey, terima kasih Datuk. So, untuk makluman, jika anda semua tamat di asasi dengan keputusan yang cemerlang tetapi hanya 90%. Okey, because of dia akan ditambah dengan 10% kurikulum yang dimasukkan oleh Datuk, yang mana kita akan hantar markah ini bersama dengan keputusan anda ke UPU. So, itu yang dimasukkan oleh Datuk. Anda semua perlu menyertai kelab-kelab. Tak perlu pilih semua, hanya anda memilih satu kelab. Okey, dan kebiasaannya di college pun akan ada beberapa aktiviti. So, anda semua boleh mengikuti aktiviti-aktiviti yang dijalankan yang membolehkan anda mengumpul markah-markah untuk dibawa ke UPU nanti. Okey, saya rasa Dr. Mahasan, saya tanya satu soalan untuk Dr. Mahasan kat sini daripada Muhammad Azhad. Muhammad Azhad. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, buku rujukan perlu dibeli secara online sahaja atau kena tunggu masuk ke kampus nanti baru beli buku rujukan? Okey, terima kasih saudara Azhan. Dari segi buku rujukan, kita telah pun senaraikan khususnya kalau anda perhatikan di dalam buku panduan PASUM. Okay, kita ada senaraikan semua buku-buku panduan, semua buku-buku rujukan yang disyorkan.
Okey, sekiranya anda boleh membeli secara online, digalakkan. Okey. Okey, terima kasih. So, buku kebiasaan jika setiap tahun pada keadaan normal, basically kita akan memanggil penjual buku untuk dan juga kita mensarankan kepada pelajar-pelajar untuk membeli sekian jenis buku seperti yang dimaklumkan oleh Dr. Mahsan tadi. Okey, kita pergi lagi kepada Datuk. Soalan ni dah peringkat ketinggi sikit, okey, daripada Ahmad Haris. Okey, Ahmad Haris. Assalamualaikum. Untuk kemasukan ke degree nanti, sejauh manakah autonomi yang diberikan kepada pelajar PASUM untuk menyambung ke UM? Okey, berapakah percentage? Adakah dia orang masuk ke PASUM, automatik semua akan masuk ke UM nanti ataupun sebaliknya, Datuk? Okey, memang pelajar masuk PASUM, dia punya sasaran adalah masuk UM. Ya. Tapi tempat yang ada di UM adalah terhad. Kalau kita ambil 1,900, tempat yang ada di UM yang saya kira biasanya adalah dalam 800. Jadi memang tempat ini adalah sangat-sangat kompetitif. Dan kita akan lihat kepada merit, iaitu markah sebenar pelajar yang melalui dua peperiksaan, semester 1 dan semester 2, dan juga campur dengan co-curriculum lah. Dan pelajar kita akan saring dan juga bergantung pada kota yang ada lah. Dan misalnya lazimnya kita ambil dalam 60% kota, tapi tak semuanya akan diisi oleh pelajar PASUM kerana ada juga pelajar-pelajar daripada matrikulasi yang juga matrikulasi UiTM dan juga matrikulasi Kementerian Pendidikan, mereka juga ingin juga masuk UM. Tapi kita lihat autonomi yang kita ada memanglah tinggi dan pelajar kena nyatakanlah apa yang mereka nak. Lazimnya kalau kursus-kursus yang popular, lazimnya dia punya CGPA kebanyakannya adalah 4.0 lah, penuh. Tapi kalau kebanyakan UM ni walaupun kita syaratnya tidak tinggi, tetapi pelajar yang ingin masuk UM ni biasanya yang mempunyai CGPA ataupun keputusan yang cemerlang. Jadi dari segi autonomi kita lihat kepada merit pelajar dan juga bilangan yang ada. Lazimnya dalam 50 ataupun 60% daripada program. Katakan program di umpamanya lah di fakulti kejuruteraan, katakanlah kejuruteraan kimia ada 100 tempat. Tapi pelajar untuk autonomi mungkin 50 tempat ataupun 60 tempat. Itu pun bergantung kepada merit pelajar. Kalau mungkin ada merit pelajar daripada luar lebih tinggi, kita terpaksalah beri kepada mereka. Jadi saya nasihatkan, pastikan pelajar belajar bersungguh-sungguh di PASUM dan pastikan mendapatkan keputusan yang baik. Apabila keputusan yang baik, mana saja laku. Kalau kita mas mana-mana laku. Jadikan kita sebagai bukan warga negara emas lah. Kita jadikan nilai kita adalah nilai emas. Okey. Terima kasih Datuk penjelasan yang terperinci. Okey. Sebagai emas is a logam, is not a warga negara emas. Okey. So seperti yang dimaklumkan oleh Datuk, untuk kemasukan kepada pelajar asasi dia sebenarnya dia special because of selepas tamat pengajian nanti ada dua saluran yang boleh mohon. Yang pertama UPU, yang kedua ada sistem autonomi Universiti Melaya. Sistem ini khas untuk pelajar Pusat Asasi Universiti Melaya. Disebabkan itulah ramai setiap tahun dalam 60 hingga 70% pelajar asasi akan memasuki Universiti Melaya. Itulah salah satu kelebihan anda semua mengikuti pengajian di Pusat Asasi Universiti Melaya. Okey, kita masih lagi mohon maaf jika kita tidak mampu untuk membaca kesemua soalan, sebab ni dalam hampir 1000 soalan pun dalam 500, dalam 600 kat sini. So banyak. Okey. So soalan yang saya ajukan sekarang ni kepada Dr. Mahsan, okey, I think this is soalan common dia, tapi kita boleh jelaskan ke sinilah. Okey, jika pelajar dibenarkan untuk memasuki PASUM nanti, boleh atau tidak pelajar membawa kenderaan sendiri? Okey. Bolehkah pelajar membawa kenderaan sendiri ke pusat asasi?
Okey. Ini merupakan peraturan Universiti Malaya. Semua pelajar Pusat Asasi Sains yang mana semua pelajar ini kebiasaannya ditempatkan di Kolej Kediaman ke-11. Sehubungan dengan itu, saya rasa semua pelajar adalah tidak dibenarkan sama sekali membawa kenderaan bermotor ke tempat pengajian lah, di sepanjang pengajian. Okey, terima kasih. Okey, kenderaan bermotor. Basically, motosikal dan juga kereta lah tidak dibenarkan. Walaupun jika anda mempunyai basikal, itu basically dibenarkan. Itu bukan sahaja di pusat asasi. Saya rasa ini juga peraturan di Universiti Malaya, yang mana tahun pertama, anda semua tidak dibenarkan untuk membawa kenderaan. Kita punya parking space pun dah crowded di UM. So that's why pada keadaan kat sini, tahun pertama kita tak dibenarkan, dan juga tahun kedua, ketiga kita akan lihat pada keadaan kaedah dan peraturan yang diamalkan oleh Universiti Malaya. Okey, saya harap anda semua boleh lagi bertanya soalan. Okey, kita mungkin ada masa lagi untuk pertanyaan soalan. Saya baca juga soalan yang biasa. Okey, soalan saya lihat soalan biasa tu, I think boleh kita tanyakan kepada Datuk soalan ini. Apakah kemudahan yang disediakan di PASUM untuk pelajar, adakah mencukupi untuk menampung jumlah pelajar yang ramai, Datuk? Okey, terima kasih. Asasi ataupun Pusat Asasi Sains memang satu tempat yang mana memang tujuannya adalah membekalkan, mendidik pelajar dengan sebaik yang mungkin. Jadi di Pusat Asasi Sains kita ada makmal yang seberlengkap. Kita ada dulu adalah lebih daripada 15 lab yang besar yang boleh muat 75 orang sekali masuk. Dan kita ada perpustakaan, kita ada bilik tutorial, kita ada bilik kuliah. Bilik kuliah kita ada dua dewan kuliah yang besar yang boleh memuatkan lebih daripada 600 pelajar sekali masuk. Tapi oleh kerana penjarakan sosial ni kita tak boleh masuk semualah. Jadi kita ada juga bilik-bilik tutorial dan kita ada juga surau memang banyaklah untuk pelajar untuk solat, dan juga bilik-bilik aktiviti. Dan di samping itu pelajar boleh menikmati apa saja kemudahan yang ada di UM. Sebab apa, kamu bersama dengan pelajar-pelajar fakulti, kita ada kolam renang, kita ada padang bola, kita ada padang hoki, kita ada gym dan pelbagai lagi. Jadi perpustakaan kita bukan saja perpustakaan di asasi sains, kita ada perpustakaan besar di UM, kita ada koleksi yang berjuta. Jadi terserah kepada pelajar mana dia nak pergi. Dia nak, even capaian internet kita pun laju jika dibandingkan dengan yang institusi lain, dan pelajar boleh belajar ataupun boleh juga mengambil kesempatan ini melawat makmal penyelidikan yang terbaik di UM. Jadi di sini banyak pendedahan yang boleh pelajar gunakan. Jadi kita perlukan kita punya inisiatif sendirilah di sana, sebab kamu yang menentukan apa yang kamu nak dan sebagainya. Jadi insya-Allah kemudahan yang diberikan adalah sangat-sangat mencukupi dan lebih baik daripada tempat-tempat yang lain. Okey, terima kasih Datuk. Okey, dari segi kemudahan yang kita, because this is 59 terbaik dunia, insya-Allah semua peralatan dan juga kemudahan yang kita ada is the best. Okay, so sekarang ni masa hanya tinggal beberapa minit untuk sesi ini, so saya hanya akan mengambil dua lagi soalan untuk ditanyakan kepada Datuk. Okay, yang pertama Datuk, soalan daripada Umar Muzaki. Okay, seperti yang Datuk maklum tadi, berapa banyak aktiviti di UM, ada bola sepak, kolam renang dan sebagainya. Kalau nak join kelab-kelab universiti, boleh ke? Adakah ini dimasukkan dalam mata untuk UPU nanti? Boleh, kalau I think universiti membuka peluang untuk join kelab-kelab universiti. Jadi kalau pelajarnya misal ada nak join yang persatuan ataupun kelab yang ada di kampus, kita benarkan as long dia tidak mengganggu gugat dia punya aktivitinya lah. Sebab kadang-kadang kelab ni dia keluar
ada aktiviti luar. Jadi aktiviti luar tidak ada pertembungan dengan dia punya jadual waktu dia. Jadi kita benarkan. Tapi kalau ada gangguan pada jadual waktu, kita tak benarkanlah sebab kita nak pelajar tumpukan pada pelajaran. Sebab itu kadang-kadang kita galakkan dia tumpukan pada kelab-kelab yang ada di asasi. Tapi tidaklah menghalang mereka untuk join kelab-kelab yang ada di kampus. Okey, terima kasih Datuk. Sekarang ni saya ingin mengajukan soalan terakhir. Okey, soalan terakhir sebelum kita tamatkan sesi Q&A. Okey. Soalan ni saya rasa ini boleh soalan terakhir daripada Nadia Halim, Datuk. Okey, daripada Nadia Halim. Jika kita memasuki PASUM, bolehkah kita menggunakan sijil PASUM itu untuk memasuki IPTS, bukan untuk masuk ke IPTA? Okey, itu terserah pada pelajar lah kan. Jadi sebab apa dulu-dulu kita tak beri sijil pada PASUM, tapi oleh kerana sekarang ni semua orang nak sijil, kita sediakan sijil. Tapi pelajar nak masuk PASUM adalah kerana nak masuk Universiti Malaya kan. Tapi kita tidak menghalang mereka menggunakan kelayakannya untuk masuk mana-mana. Walhal sebenarnya ramai juga pelajar-pelajar yang lulusan PASUM melanjutkan pelajarannya di luar negara. Sebenarnya sijil kita diterima di mana-mana. Dan mereka masuk ke universiti yang ternama di luar negara, di Amerika, di United Kingdom, Canada, Australia dan sebagainya. Jadi terserah kepada pelajar. Yang penting bagi kita adalah kita menyediakan pendidikan dan juga ilmu yang mantap bagi pelajar kita. Ke mana dia pergi terserah kepada mereka. Jadi kalau mereka nak pergi luar negara, kalau mereka tanggung sendiri tak ada masalah kan. Yang penting mereka mesti lulus dengan baik di Universiti Malaya. Okey, terima kasih Datuk. So, saya rasa dengan jawapan Datuk itu tadi, maka berakhirlah sesi Q&A pada hari ini. So, saya berharap anda semua di rumah dapat memahami dan juga boleh soalan-soalan yang diutarakan boleh dijawab dengan sebaiknya oleh panel kita. Namun, jika ada lagi soalan-soalan lain, boleh terus post di Facebook kami, yang mana kami akan, ataupun admin kami akan menjawab daripada semasa ke semasa. Okay, sekarang ni saya ingin mempersilakan Datuk untuk membacakan soalan kuis MSKP pada kali ini. Silakan Datuk. Okay, terima kasih Dr. Said. Banyak sangat soalan kepada saya. Sekarang giliran saya pula bertanya kepada anda semua. Dah siap? Ini ada hadiah tau. Okay, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Soalannya, siapakah Naib Chancellor Universiti Malaya ketika Pusat Asasi Sains Universiti Malaya atau singkatannya PASUM ditubuhkan? Saya bacakan lagi sekali soalannya. Siapakah Naib Chancellor Universiti Malaya ketika Pusat Asasi Sains ataupun ringkasannya PASUM ditubuhkan? A. Profesor Mak Ayah Muhammad Said Qadis. B. Profesor Mak Ayah Dr. Osman Muhammad Noor. C. Profesor Diraja Ungku Aziz. D. Profesor Datuk Dr. Muhammad Jamil Ma'ah. Okey, pilihlah mana yang betul. Saya rasa ada jawapannya dalam Google Form dan jawab. Siapa mungkin ada hadiah lah. Tak tahulah, mungkin ada cuti untuk 2 orang di Langkawi ke, tak pasti. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih yang berbahagia Datuk dan juga Timbalan Pengarah PASUM yang telah sudi mengendalikan sesi soal jawab sebentar tadi. Diharapkan segala jawapan yang diberikan dapat menjawab soalan yang diutarakan. Kita lanjutkan agenda kita pada hari ini dengan slot terakhir, iaitu sesi rumusan daripada pengarah. Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Datuk Pengarah untuk merumuskan sesi kita pada hari ini dan menamatkannya. Dipersilakan. Saudara Yahya Ahmad, sebagai penutupnya, walaupun sesi ini pendek, banyak soalan dan tak dapat saya jawab semuanya, insyaAllah boleh jawab daripada Facebook. InsyaAllah kita dapat berjumpa dalam bulan Ogos nanti. Dan saya sebagai mewakili warga PASUM dan Universiti Malaya ingin sekali lagi mengucapkan tahniah
pada pelajar kerana terpilih masuk UM. Gunalah kesempatan ini untuk belajar sungguh-sungguh dan maintain. Saya rasa kebanyakan kamu mempunyai result yang baik dalam SPM, dan juga cuma saya ingatkan budaya belajar UM tak sama dengan SPM. Jadi ada cara belajar, budaya belajarnya berbeza, dan bekerjasamalah untuk membantu rakan-rakan kamu semasa belajar supaya menjadi seorang insan yang terdidik. Dan kami daripada di PASUM ni membantu sebaik mungkin untuk mendidik kamu supaya menjadi pelajar yang terdidik. Jadi selamat maju jaya. InsyaAllah kita berjumpa pada bulan Ogos nanti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke PASUM.